Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama dalam tajuk batas pergaulan dan perempuan, lelaki dan perempuan. Jadi minggu ini insya-Allah cikgu akan menyambung lagi dua tajuk, iaitu pergaulan yang dibolehkan dan adab pergaulan. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu sebelum belajar. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey, kita baca sama-sama jua. Tajuknya ialah pergaulan yang dibolehkan. Dalam keadaan tertentu, agama Islam membolehkan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Walau bagaimanapun, pergaulan tersebut hendaklah dibataskan dengan hukum-hukum syarak seperti menutup aurat, menjaga pandangan dan bercakap sopan antara keadaan-keadaan tersebut ialah pertama yang dibolehkan ialah urusan jual beli. Urusan jual beli itu dalam urusan perniagaan. Anda kira kalau namanya urusan jual beli perniagaan, tentu ada dari kalangan lelaki dan juga perempuan. Yang kedua, urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan seperti tani contohkan di sekolah saja. Kalau di sekolah kan tani lihat ada yang bekerja tu laki-laki dan juga ada perempuan. Di pejabat-pejabat pun dibolehkan. Itu atas urusan pekerjaan. Dan seterusnya ialah semasa menuntut ilmu. Semasa kita menuntut ilmu, contohnya dalam gambar itu siapa tu? Menunjukkan penuntut ataupun student laki-laki dan ada juga student perempuan. Jadi masa menuntut ilmu dibolehkan. Seterusnya ialah keadaan darurat. Keadaan darurat, cuba lihat tu gambar tu, apa yang kamu terfikir? Iaitu ada orang sakit, dia akan dimasukkan ke kereta ambulans. Biasanya kalau kereta ambulans ni ke mana tujuannya tu? Kan ke rumah sakit kan tu, kan ke hospital. Jadi itu dibolehkan. Sebabnya kadang-kadang orang yang membawa orang sakit itu lelaki, pesakitnya bini-bini. Okey, jadi urusan itu dianggap kerana darurat. Dalam keadaan darurat. Okey, itu boleh. Seterusnya ialah urusan mahkamah seperti menjadi saksi. Jadi saksi ni artinya kadang-kadang kan orang yang salah itu laki-laki. Kemudian yang menjadi saksinya perempuan. Jadi itu tidak kira, tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Ingat, itu pergaulan yang dibolehkan. Seterusnya kita tambah lagi satu tajuk, iaitu adab pergaulan. Okey, maksud adab pergaulan ni macam mana? Artinya macam mana kita bergaul dengan kawan-kawan kita keluarga dan sebagainya. Pastikan adab kita bergaul. Okey. Yang pertama, hendaklah menutup aurat dengan sempurna. Pastikan kalau kita kan berjumpa kawan ke apakah,
saudara mara kah, pastikan kata ni tutup aurat dengan sempurna. Bisa-bisa kalau bini-bini pastikan sama ada dah kiralah baju kurung kah apakah, yang penting tutup aurat dengan sempurna. Macam itu juga laki-laki. Ini khususnya kalau kata ni berjumpa dengan yang bukan mahram. Okey. Seterusnya, tidak bergaul dengan bebas. Walaupun kata ni dibolehkan bergaul tu, dah kira laki-laki bini-bini, tapi pastikan jangan bergaul dengan bebas. Yang ketiga, tidak bersentuhan dan tidak berpegangan antara lelaki dan perempuan. Okey, khususnya kalau yang bukan mahram, walaupun kata ni dibolehkan untuk bergaul, tapi pastikan indah boleh bersentuhan atau berpegangan tangan. Okey, ingat laki-laki dan perempuan tidak bersentuhan. Itu adabnya. Seterusnya ialah tidak berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Anda boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Indah kira di manakah, di sekolahkah, di rumahkah. Kecualilah di rumah itu kalau adik-beradik tidak apa-apa. Ini contohnya, artinya kita ni bergaul dengan orang lain. Okay, kalau cousin pun tidak boleh berdua-duaan tu sebab kalau tani tersentuh, kalau tani kan sembahyang tu lagi, batal wudu kita ni. Jadi itu cousin itu pun dianggap bukan mahram. Jadi indah boleh berdua-duaan. Dan seterusnya yang kelima ialah menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Yang keenam, tidak membuang masa. Tidak membuang masa artinya boleh kita ni berkawan, bergaul sama kawan itu, boleh datang ke rumah orang, kita ni kan kita ni berjiran ke apa. Jadi kita ni ada masanya kita ni kan berkunjung ke rumahnya, tapi jangan sampai membuang masa. Mana tahu orang di rumah itu kan berjalan ke apakah, tapi kata ni dia akan menghalau. Akhir je sudah ingin dah balik. Dah kan tani cuma tu kan. Jadi kata ni sebagai orang yang berkunjung pastikan tidak membuang masa. Ingat, membuang masa tu artinya dah berhadap tu orang itu. Jadi untuk beradab dalam pergaulan itu ialah tidak membuang masa. Seterusnya yang ketujuh, menunjukkan tingkah laku yang baik. Pastilah kalau kata ni bergaul tu, tunjukkan macam mana sepatutnya kata ni dengan orang tertua, apa yang kata ni perlu buat, sekurang-kurangnya first time berjumpa tu beri salam dan sebagainya. Yang ke-8, bercakap dengan bahasa yang baik dan sopan. Bahasa yang baik, yang sempurna. Hendakan kita ni bercakap kurang sopan. Misalnya kalau bercakap sama orang tua, macam mana? Sekurang-kurangnya pakcik, makcik, dengan hui. Tahu guru pulang, tapi kalau dari segi bahasanya tu, cuma tu kurang sopan. Ingat yang ke-8 tadi apa? Bercakap dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang ke-9, mengikut adab-adab pergaulan seperti memberi dan menjawab salam. Okey? Maksudnya kalau ada orang bagi salam, perlu kita ni jawab. Kalau rasanya orang itu dah menegur ke apa, kita ni pulang bagi salam. Itu adab kita ni kalau berjumpa, kalau dalam pergaulan itu. Ini contohnya dalam gambar itu. Siapa yang bagi salam tu? Orang tua tu pulang kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu? Kalau memberi salam itu apa hukumnya? Memberi salam hukumnya sunat. Jadi kalau menjawab salam, kalau kamu dengar orang itu bagi salam, apa hukum kamu menjawab salam?
hukum menjawab salam adalah wajib. Jawapannya tadi apa kalau orang memberi salam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh, macam mana orang itu bagi salam? Macam itulah jawapannya. Ataupun lagi bagus kalau orang itu bagi salam saja. Assalamualaikum. Kamu tambah lagi Waalaikumsalam. Tambah warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi baik. Yang ke-10, menjaga dan menghormati hak orang lain seperti tidak membuka aib seseorang. Artinya, kalau kata ni untuk menjaga adab seterusnya ni, kalau misalnya anda katalah orang itu ada macam ada perangainya yang indah baiklah, tapi jangan tadi payah, anda payah tadi ceritakan. Anda boleh tadi ceritakan, si Anwar tu ni. Jadi tu indah boleh. Yang ke-11, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Apa perkara-perkara yang dilarang oleh orang Islam? Misalnya, ambil kesempatan mencuri dia, mengumpat dia. Jadi itu tidak boleh. Apa yang dilarang oleh agama Islam, saat kata ni jangan buat. Contohnya di sini, coba lihat ni gambarnya. Kamu rasa berapa tu orang itu? Jadi adab bergaul itu sekurang-kurangnya yang seorang ni syok sendiri, selfie dia sendiri. Kemudian yang tiga orang ni, ada berdua ni bercakap-cakap dia. Cakap-cakap macam berbisik-bisik. Jadi lepas satu, orang seorang tu macam dah kena peduli. Jadi ingat kalau berbisik-bisik sedangkan ada kawan di sebelah itu, ditakuti kadang ia salah, ia buruk sangka. Jadi perkara macam itu jangan dibuat. Okey, cikgu rasa untuk mingguan ni sampai itu saja dulu. Ingat tadi apa tajuk pelajaran kita ni? Tajuk pelajaran kita ni awal-awal sekali tadi ialah pergaulan yang dibolehkan. Yang kamu belajar tadi ada berapa pergaulan yang dibolehkan? Cuba ingati sama-sama. Iaitu 1, urusan jual beli. 2, urusan pekerjaan. 3, semasa menuntut ilmu. 4, keadaan darurat seperti merawat pesakit atau dalam keadaan kecemasan dan bahaya. Dan yang kelima, urusan mahkamah seperti menjadi saksi. Manakala adab pergaulan ada 11 ni tadi kalau kan mau tahu, nanti kamu lihat sendirilah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, sebelum itu lagi lupa. Baca doa selepas belajar. Doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.